Hello, what up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Syah daripada Batak Fitness dan kepakaran saya lah bantu mereka yang rasa kurang keyakinan diri, yang rasa rendah diri dan rasa tersisih disebabkan berat badan yang berlebihan. Alhamdulillah sehingga ke hari ini kami telah membantu lebih daripada 1,000 orang untuk menurunkan berat badan mereka sebanyak 2 ke 3 kilo tanpa menggunakan sebarang produk. Dan hari ini saya nak buat sedikit sharing tentang apakah 3 cara hot yang kita boleh gunakan ataupun 3 teknik hot yang kita boleh gunakan supaya pada bulan puasa nanti kita boleh berdisiplin ketika kita berdiet. Saya rasa ramai di kalangan kita ni yang sebenarnya nak turunkan berat badan pada bulan puasa. Kan? Waalaikumsalam Puan Samsuriawati, Puan Haliza Abdullah, apa khabar? Okey, waalaikumsalam Puan Acik Ros, apa khabar? Terima kasih kepada yang dah tag semua. So alhamdulillah. So begini, kadang-kadang bila kita nak turunkan berat badan, kita rasa lah kan. Kita rasa macam, aku ni nak kurus ni mesti aku boleh kurus pakai buat puasa je kan. Kadang-kadang bila kita puasa je pun boleh tentu kita dapat turunkan berat badan. So that's why hari ni saya nak buat sedikit sharing tentang macam manakah, apakah teknik, 3 teknik yang saya nak share pada hari ini yang sebenarnya boleh bantu kita senang untuk turunkan berat badan sepanjang bulan puasa, dan kita akan dapat jadikan diri kita senang nampak kesan lah dalam tempoh berpuasa ni. Tapi sebelum tu boleh tak komen sikit, dengar jelas tak suara saya? Suara saya dengar ke tak dengar ke? Cek komen sikit. Saya nak tahu juga kan. Gini. Okey, sambung. Saya nak share ada 3 cara supaya kita punya masalah pada bulan puasa nanti. Nombor 1, kita takkan ada masalah seperti berat badan kita naik ataupun berat badan kita tak turun-turun. Gitu je kan. Walaupun puasa ni. Walaupun puasa berat badan tak turun-turun. Macam orang akan tanya, kau ni puasa ke tidak? Kau puasa ke tidak ni? Gitu kan. So itu satu. Kedua, kita pun akan dapat satu situasi yang mana walaupun kita berpuasa sekalipun, dah pukul 6 petang, kita macam rasa, aku ni puasa ke tidak? Dia rasa macam bertenaga sikit. Dia rasa macam bertenaga. Dia rasa lebih macam boleh buat macam-macam benda. Dia boleh macam-macam benda lah kan. Dan yang ketiga, kepada mereka yang ikut 3 teknik hot ni kan, yang kita pun akan perasan bahawasanya pada bulan puasa nanti juga kita akan rasa kurang lapar. In fact, kita rasa macam boleh macam kalau puasa tambah lagi 2-3 jam boleh pergi lagi ni kan. Kita akan rasa macam tu. So itu adalah 3 teknik yang saya nak share kejap lagi ni, akan menyelesaikan banyak kita punya situasi ketika kita berpuasa. Waalaikumsalam Puan Aidiski. Terima kasih Puan Acik Ros sebabkan tag. Waalaikumsalam Puan Nur Hayati. Terima kasih yang komen dengar jelas. Terima kasih Puan Sheila Hashim. Okey, alhamdulillah. So, begini. Ada 3 cara. Cara pertama sekali, dah ready ke? Kalau dah ready boleh ke komen dah ready, boleh ke bagi saya love banyak-banyak, dan boleh tak share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin. Klik copy link, post dekat WhatsApp group family ke, WhatsApp group kampung ke, WhatsApp group JKKKKKKKK ke, supaya kita akan dapat memberi manfaat kepada ramai orang. So cara yang pertama sekali adalah tolong jangan skip sahur. Skip sahur tu jangan. Kalau katakan sahur tu sepatutnya pukul 5 pagi lah. Janganlah skip kita punya sahur pukul 12.30 malam. Jangan. Kita sahur ni pada waktu bersahur, iaitu pada waktu dalam sejam lah kan, sejam sebelum subuh. Kita boleh bersahur pada waktu tu. Bukannya tak boleh nak skip sahur. Sebenarnya kalau kita skip sahur pun sebenarnya tak ada masalah pun. Kita nak skip sahur, puasa still lagi sah kan. Bukannya sahur tu adalah salah satu daripada syarat sah puasa. Bukan. Tapi sahur ni dia membantu. Membantu apa? Siapa nak tahu apakah kelebihan bersahur ni? Mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang tak tahu. Cek komen kalau nak tahu untuk saya share. Apakah sebenarnya kelebihan kalau kita bersahur pada bulan puasa? Apakah yang kita akan nampak? Apakah yang kita akan rasa? Boleh tak komen sikit? Right. So, antara kelebihan bersahur ni, pertama sekali, dia of course lah, dia boleh bagi kita rasa tenaga pada awal-awal kita nak berpuasa waktu pagi ke tengah hari tu kan. Tapi dia bergantung juga pada pemilihan makanan. Saya akan share tu nanti kejap lagi. Yang keduanya, bersahur ni juga dia boleh bantu meningkatkan metabolisme kita. Apakah maksud metabolisme ni? Metabolisme ni adalah satu keadaan yang mana apa yang kita makan tu akan ditukarkan kepada tenaga. Jadi, kalau kita tak makan sahur, insya-Allah kita tak ada tenaga. Dan kita takkan ada tenaga untuk apa? Untuk membakar
lemak yang kita tersimpan dalam badan kita. Siapa sini faham maksudnya, boleh tak komen faham? Boleh ke bagi saya love banyak-banyak sekiranya faham? Boleh tak komen faham kan? Ya, sebentar saya nak jap. Siapa komen ni? Puan Haliza Abdullah berkomen, Puan Syamsina Burhan nak tahu. Terima kasih kepada yang komen nak tahu. Okay, itu adalah yang pertama, jangan skip sahur. Sahur ni juga kelebihan dia, selain daripada dia boleh meningkatkan metabolisme, boleh bagi kita macam initial tenaga pada waktu pagi tu, sahur tu juga adalah sunnah. Memang kalau katakan tak bersahur tu, kalau tak salah saya lah kan, dia katanya dia macam adalah sedikit sedikit what we call that, makruh katanya. Saya pun tak pasti betul tak ustazah sekalian, saya pun tak pasti. Makruh kan kalau tak puasa, kalau tak bersahur, tak puasa haram terus kan. Okey, melainkan kalau dah uzur. Wah, kenapa? Ini kan kuliah agama. Alright, so itu adalah yang pertama. Siapa sini faham, boleh tak komen faham? Boleh ke bagi saya love banyak-banyak? Boleh ke komen faham dan share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin. Berdirilah, saya rasa lagi best macam ni lah kan. Alright, so itulah yang pertama. Bersahur. Macam mana nak bersahur? Bukan bersahur pukul 12.30 malam. Bukannya bersahur pukul 11 malam, tapi bersahur pada waktu jam 5 pagi ke 4.30 pagi tu, kita makanlah segala apa yang patut dimakan. So saya nak masuk ke teknik kedua, teknik hot kedua yang boleh bantu kita memudahkan kita berdisiplin ketika kita berdiet. Sebenarnya bila kita cakap pasal disiplin ni, dia sebenarnya kita akan tak lari dengan apa yang kita patut buat. Sebelum kita nak dapat berdisiplin berdiet tu, kita kena buat beberapa perkara secara disiplin, secara konsisten yang kita kena buat. So yang pertama tadi pada bulan puasa tu adalah bangun pagi, awal pagi pukul 4 pagi bersahurlah. Dan itulah yang pertama. Yang kedua adalah, hai Puan Zizi, salam, apa khabar? Right, hai Puan Rusida Ibrahim. Yang kedua, macam manakah caranya untuk kita pada bulan puasa ni kita boleh meningkatkan tahap disiplin kita? Adalah dengan cara dengan cara minum air. Minum air pastikan dalam 8 gelas dalam masa beberapa jam. Dalam masa 8 jam ataupun 7 jam. 8 jam ataupun dalam 9 jam. 9 jam kita berpuasa ni, cuba dapatkan dalam 8 ke 10 gelas minum air. Dalam 2 liter ke 3 liter air lah dalam tempoh waktu kita boleh minum air tu. Kenapa? Sebabkan air ni dia boleh macam membersihkan kita punya badan kita kan. Dia boleh dalam proses detox. Dia juga boleh bantu dalam proses metabolisme juga. Okey, dia juga bantu kita dalam proses banyak sisa-sisa dalam badan kita memerlukan air untuk bergerak dengan lebih mudah, untuk berfungsi dengan lebih mudah. Air ini juga boleh bantu kita boleh bantu kita bagi kita macam membersihkan, macam flush out sel-sel yang dah rosak ni untuk kita buanglah kan. Itulah yang kita nak faham. Waalaikumsalam Kak Yong, hai Puan Rabia, Puan Syamsina Burhan, apa khabar? Boleh faham ke ni? Ke saya cakap laju sangat? Yang pertama sekali bersahur jangan skip sahur, bukan sahur malam sebelumnya, tapi sahur pada waktu beberapa jam ataupun sejam sebelum subuh, pada paling terbaik pada waktu tu. Yang kedua, minum air dalam 8 ke 10 gelas. Nak lebih sikit pun tak ada masalah sebenarnya, sebabkan pada waktu kita berpuasa tu, pada waktu tu kita rasa dehydrated, kita kurang air. Tambahan pula pada waktu kita berpuasa pula cuaca panas macam ni Cuaca panas macam ni, kita akan rasa dehydrated, badan kita akan push air keluar dan berat badan kita memang akan turun. Tapi kebanyakannya turun disebabkan air yang dipaksa keluar daripada badan melalui proses diuretik lah. Dan itulah yang kedua. Akak sahur minum 1.5 liter, berbuka 1.5 liter. Power gila Puan Haliza. Okey. So itu adalah yang kedua. Alright. So kita pun kalau boleh kan, saya nak buat sedikit cabaran, boleh tak? Boleh tak saya nak buat sedikit challenge, cabaran kepada yang menonton kita pada pagi ni? Okey, malam apa kan? Terang benderang. Siapa nak saya share apakah challenge yang saya nak you all buat? Boleh tak komen? Boleh. Okey, dalam puasa kita ada 30 hari atau mungkin kata 29 hari kan. 29 ke 30 hari ni, boleh tak saya nak challenge you all untuk kita masak sendiri dekat rumah selama 29 hari tu. Sepanjang bulan puasa kita masak je untuk kita makan kat rumah. So tak perlu nak tapau makanan, tak perlu nak top up makanan dekat pasar Ramadan, tak perlu. Tak perlu nak minum air manis sepanjang bulan puasa. Siapa nak terima challenge saya tu? Boleh tak komen nak terima? Boleh ke bagi saya love banyak-banyak? Kalau boleh terima,
challenge saya tu kita letakkan hashtag challenge masak di rumah bulan puasa. Kita buat hashtag macam tu. So saya akan post juga dekat dalam Telegram channel Nak Grow Sihat Cepat. Saya pun akan share juga dekat dalam WhatsApp group, dekat dalam Facebook page Syed AK, supaya kita semua boleh kita semua boleh terima challenge ni. Puan Sheila Hashim nak terima, Puan Fauziah Kasim boleh terima, Puan Rabiah boleh terima juga. Okay, morning Puan Anangle. Kak Yong kata boleh juga, challenge accepted. Puan Iris Kim. So itulah saya rasa, nak tahu tak kenapa saya minta kita masak sendiri? Kenapa kalau boleh kita janganlah kan. Nanti kan kata macam aku ni orang nak berniaga, kita cakap jangan beli bawang ni, masak sendiri. Terpulanglah kan. So gini tau, sebenarnya bila kita berpuasa, kita tapau makanan dekat luar, ataupun kita tapau makan dekat luar kan, beli apa-apalah. Tak kisahlah kuih ke apa ke, kita tak tahu pertama ingredient dia. Kita tak tahu banyak mana garam yang digunakan, banyak mana gula yang digunakan, macam-macam benda kita tak pasti. Jadi disebabkan ketidakpastian inilah menyebabkan berat badan kita tak pasti, boleh turun ke boleh naik. Dan yang paling merisaukan adalah kita pun tak pasti. Kita mungkin rasa tak yakin berat badan kita akan maintain macam yang kita dapat turunkan pada bulan puasa ni pada hari raya nanti. Mungkin kita pun tak pasti juga baju yang kita akan beli pada bulan puasa yang dah kecil dah badan kita ni kan, dah pakai baju saiz M ke saiz S dah pada bulan puasa ni, pada hari raya nanti, pada 2 hari raya dah tak muat dah baju tu. So kita tak pasti. So that's why kita memang nak kita dapat satu kepastian sepanjang bulan puasa ni. InsyaAllah lah, kalau tak jam 3 petang tu saya akan exercise, mungkin jam 3 petang tu saya akan masak untuk berbuka puasa. Itu live saya lah yang saya akan buat kan, so ganti sebagai pukul 9 malam. Cik Maharan terima kasih terima cabaran tu, lagipun malas nak keluar. Tahun lepas order pula, tahun ni takkan order lagi, insyaAllah. Tahniah kepada Puan Haliza Abdullah yang boleh terima cabaran. InsyaAllah kalau boleh tahun ni tak nak cari makanan kat bazar dah. Tahniah. Nak tahu tak kenapa juga? Bukannya cakap tak boleh, boleh je nak makan, tak ada masalah kan. Nak tahu tak satu benda yang kita akan macam tak in control terhadap apakah yang kita makan tu, macam kandungan garam kita tak pasti, kandungan gula tak pasti, kandungan ajinomoto lagi dah tak pasti kan. Kita tak pasti. Tapi nak tahu tak apa lagi benda yang kita tak pasti? Apa lagi benda yang kita tak pasti untuk kita makan makanan yang dekat luar ni, especially lah dekat luar. Siapa nak tahu? Boleh tak komen nak tahu? Dan saya pun akan explain juga kenapa orang cakap masakan ibu tu adalah masakan yang paling sedap. Siapa nak tahu? Siapa nak tahu boleh tak komen nak tahu, boleh ke bagi saya baca banyak-banyak. Ida Osman terima cabaran masak. Bolehlah Puan Ida Osman, tapi sebenarnya kita nak masak sendiri pada bulan puasa. Bolehlah Puan Ida Osman, kau tim lah. Siapa nak tahu gini tau. Pada yang memasak kan, bila kita masak, saya pun ada belajar satu benda. Saya ada belajar satu benda ni 2 minggu lepas kot. Siapa nak saya share? Boleh tak komen nak saya share? Boleh tak komen ceritalah. Pada air tu, air yang kita masak, air yang kita minum tu kan sebenarnya. Okay. Waalaikumsalam Kak Kamazia, apa khabar? Alamak, Kak Kamazia pun sok cabaran juga. Alright. So, air yang kita minum ni, air kosong especially kan. Kadang-kadang, selalunya air ni dia ada satu kelebihan untuk absorb energy ataupun absorb getaran. Getaran tu energy jugalah kan. So this absorption of water, kita punya macam apa yang kita sampaikan dari segi kata-kata, pemikiran kita, dia akan ada dia punya getaran yang akan menjadikan molekul air itu akan bergetar sama mengikut frekuensi yang kita hantarkan. Siapa sini faham? Tapi sebelum tu saya nak share sikit. Sekejap, boleh ke saya share lagi ni? Boleh ke saya share lagi ni? Okey. Siapa sini ada radio kat rumah? Kat dalam kereta ke, siapa ada? Cek komen kalau ada. Radio kita, kalau kita perasan, kita akan buka channel 92.9 Hot FM, Hits FM, 103.3 tu era kan. Itulah frekuensi. Tapi mesej yang nak disampaikan tu bergantung kepada apa yang nak dihantar. Frekuensi tu sendiri seperti macam satu pipe yang nak menghantar mesej lah kan. Satu something yang nak menghantar mesej. Okey, itu satu. So point dia gini,
Kita mungkin ada, kita dalam badan kita boleh keluarkan macam getaran bergantung kepada kita punya aura lah ataupun kita punya keadaan diri. Bila kita bercakap ni pun, saya pun sedang menggunakan frekuensi. Frekuensi kita dalam 20 Hz kepada 20 kHz adalah satu frekuensi range yang kita boleh dengar. Kurang daripada itu kita tak dengar, lebih daripada itu pun kita tak dengar frekuensi itulah. Dalam erti kata lain, frekuensi itu kita akan dapat keluarkan. Frekuensi tak percaya boleh Google. Itu yang pertama. Yang kedua, bergantung kepada mesej yang kita nak sampaikan berdasarkan apa yang kita fikir, apa yang kita cakap especially, dia akan bagi frekuensi ataupun getaran dalam molekul air itu mengikut kepada mesej yang kita nak sampaikan. Siapa sini faham? Maksud saya boleh tak komen faham? Boleh ke bagi saya? Topik ni berat sangat ke? Adakah topik ni berat sangat? Biasanya saya akan share topik ni dalam Black Magic Mentoring je. Okey. So, maksud saya begini, bila kita mempunyai mesej yang boleh yang baik ataupun yang tak baik, air itu akan absorb benda tu semua. Sekarang ni, siapa kat sini yakin yang memasak makanan yang kita makan ini adalah mempunyai mesej yang 100% baik terhadap masakan yang dimasak? Adakah pada waktu dia masak tu dia tengah marah orang ataupun dia tengah bergaduh dengan suami dia? Aku celaka punya suami main kayu tiga dengan aku, nah masak makan. So kita rasa macam, kenapa aku rasa macam nak marah suami aku je begitulah kan. Padahal faham tak maksud saya? Dia punya mesej nak disampaikan tu mungkin pada orang lain, tapi yang tukang masak tu dia bercakap ataupun dia berfikir sesuatu benda dekat depan makanan yang dia nak masak tu kemudian kita makan. So that's why kita pun dapat tempias daripada mesej nak disampaikan tu. That's why kenapa masakan ibu tu lebih sedap, lebih baik. Sebabkan ada masakan yang penuh kasih sayang. Kenapa? Aku nak masakkan untuk anak aku ni supaya anak aku ni boleh kenyang, boleh macam-macam benda. Mesej tu ada, dihantar ke dalam makanan tu dan kita makan. Dan anak-anak ni makan. So that's why walaupun sebenarnya, that's why siapa yang selalu makan makanan kat rumah, makanan dengan mak dia ke, makan masakan mak dia ke, makan masakan isteri dia ke, suami dia masakkan dia makan ke kan, dia akan dapat ada satu attachment yang kuat bersama orang yang masak tu. That's why ada perkataan air tangan isteri lah, air tangan suami lah kan. Sebabkan masakan tu mempunyai mesej kasih sayang yang nak disampaikan kepada orang yang makan. Dalam keadaan dia sedar atau tak sedar. Siapa sedih dapat sesuatu, boleh tak komen saya dapat sesuatu. That's why challenge ini ataupun cabaran masak dekat rumah sepanjang bulan puasa ini kita keluarkan untuk you all, terutamanya yang nak turunkan berat badan. Sebabkan bila dia masak masakan tersebut dengan menghantar mesej, aku harapkan bila aku makan ataupun aku masak makanan macam ni, dia boleh bantu bukan setakat diri aku sahaja, tapi orang yang makan masakan aku ni jadi lebih sihat, jadi lebih ceria, lebih best, tubuh badan dia kan, kesihatan lebih terjamin, dia lagi sayang aku lebih sikit. Barulah ada, pertama selain daripada keadaan fizikal yang lebih baik, keadaan mental pun lebih baik juga. Siapa sini faham maksud saya? Boleh tak komen faham? Aura yang baik. Terima kasih kan. So, itulah satu benda yang saya nak share lah kan. Itu cabaran lah kan. So terpulang, tapi saya rasa macam saya nak buat. Saya rasa macam saya nak buat untuk saya masak sendiri, kot lah kan. Siapa anak saya nak makan ke kan. Wife saya nak masak, nak makan ke. Okey lah, adalah terasa sikit. Sepanjang 30 hari tu satu tempoh yang lama. Kalau katakan tak mampu, tak boleh 30 hari pun, buatlah 20 hari. Tak boleh buatlah 15 hari. Tak boleh buatlah at least sehari. At least sehari kita buat. At least bila kita buat, kita masak sendiri tu, kita akan lebih in control, lebih terkawal kita punya proses nak turunkan berat badan tu, supaya kita dapat kawal dia punya berapakah bilangan ataupun berapakah dia punya bahan-bahan yang nak digunakan, garam berapa sudu nak pakai, satu balang ke, gula nak tambah banyak ke, satu tong ke kan. So kita boleh kawal sendiri kan. So itu satu. Yang siapa sini yang nak belajar macam manakah cara masakan yang kita boleh buat dekat rumah, supaya pertama kita bukan setakat boleh tahu berapakah jumlah tenaga daripada makanan kita masak itu, tetapi kita pun akan dapat faham setiap impact ataupun setiap kesan positif ataupun negatif kepada setiap bahan makanan yang kita masak tu terhadap kesihatan kita, terhadap progres kita. Siapa nak belajar? Boleh tak komen saya nak belajar? Boleh ke bagi saya love macam-macam? Boleh ke bagi saya love banyak-banyak? Macam komen Sat. Betul tu kalau masak penuh kasih sayang,
makan telur kat dapur pun rasa sedap. Sebabkan keikhlasan kan. So itulah kisah dia. So alhamdulillah. So nak belajar kan. So kalau katakan nak belajar, dekat dalam Black Magic Mentoring ada satu lesson yang keempat kot. Macam mana nak kira kalori daripada masakan kita masak. Cuba bayangkan kalau kita dapat kuasai benda Allah tu, kita dapat kuasai apakah yang kita masak tu, berapa kalori dia, berapa tenaga dia. Saya rasa lah kan, korang memang dah terpaksa kurus dah. Memang korang dah terpaksa kurus. Family korang terpaksa kurus kepada siapa yang ada anak-anak yang besar-besar badan dia kan, yang lebar-lebar. Suami pun mungkin perut dia buncit-buncit kan. Bila follow cara ni, insya-Allah diorang ni terpaksa kurus. Hasil tangan kita juga, hasil ilmu yang kita belajar melalui Black Magic Mentoring. So that's why dalam kita nak share, kita buat satu tempoh 30 hari access learning system dalam Black Magic Mentoring, yang mana kita juga akan dapat 4 kali weekly group coaching. Weekly group coaching yang pertama adalah pada malam ni jam 9 malam, yang bertajuk dia macam mana meal plan puasa. Tajuk meal plan puasa ni saya rasa ramai orang ada persoalan macam tu. Maksudnya macam mana nak follow meal plan. Kalau puasa, meal plan kata makan lunch. Takkan saya nak makan lunch, batal lah puasa saya. Macam mana kita nak susun makanan yang kita makan pada meal plan tu kepada waktu puasa, nombor satu. Macam mana nak variasikan. Macam mana nak kirakan sekali kita punya kalori pada makanan yang kita masak. Malam ni insya-Allah saya akan share. Siapa yang ada malam ni, siapa yang akan join malam ni, sepatutnya dah dapat email dah daripada saya. Kalau katakan kita tak tahu kita ni ada lagi ke tidak dalam Black Magic Mentoring, ataupun kita dah dapat ke tidak, betul, sepatutnya dia dah dapatlah email Zoom malam ni, weekly group coaching. Saya dah hantar hari Selasa lepas. Semalam pun ada satu batch lagi saya hantar sebabkan ramai orang berminat juga nak tahu pasal tajuk ni. Okey, kita pun akan kita takkan buat ulangan live ni ataupun Zoom ni. Kita hanya buat sekali je. So kepada mereka yang rasa macam nak tahu macam manakah caranya untuk nak pilih makanan apa ketika berbuka puasa, memang saya cadangkan untuk grab promosi Ramadan kita. Dekat mana nak grab ni? Boleh hubungi konsultan kita, boleh klik dekat pin komen bawah tu, kata saya nak meal plan. Meal plan itulah satu benda yang kita cakap paling powerful sekali dalam Batik Fitness ni. Dapatkan lu meal plan, dan meal plan tu insya-Allah akan bantu kita rasa kenyang lebih lama, rasa senang nak nampak turunkan berat badan dan sebagainya lah. Itu satu. Kemudian cuba dapatkan juga akses selama 30 hari Black Magic Mentoring, yang mana kita akan belajar lebih daripada 50 video rahsia kurus 7 hari tanpa produk. Dan yang ketiga sekali, kita akan dapat juga weekly group coaching setiap hari Khamis malam Jumaat jam 9 malam. Pada bulan puasa kita akan buat jam 9.30. Lewat sikit sebabkan kita nak memberi laluan kepada tarawih lah kan. Kemudian kalau nak tarawih sambunglah lepas tu. Okey, itu satulah yang kita boleh buat. Kalau katakan berminat, boleh hubungi konsultan kita yang dah letakkan nombor telefon masing-masing, ataupun kat pin komen tu cakap saya nak meal plan. Okey, itulah yang kedua. Kemudian yang ketiga, siapa nak tahu teknik hot yang ketiga yang kita boleh buat supaya kita akan kekal berdisiplin ketika kita berpuasa ni, supaya kita dapat turunkan berat badan? Siapa nak tahu? Boleh tak komen nak tahu? Boleh ke bagi saya love banyak-banyak dan share Facebook Live ni kepada 10 tempat, 20 tempat, 30 tempat, kepada seberapa banyak tempat yang mungkin. Ramai orang fikir bila puasa dia pasti akan kurus. Jawapan saya pun tak pasti. Dia bergantung kepada orang. Sebabkan ramai di kalangan student saya yang sebenarnya bila dia nak turunkan berat badan, dia berpuasa, ada yang berjaya kurus, ada yang tak berjaya kurus. Dia banyak sebab sebenarnya. Antara sebab dia kenapa berat badan dia tak boleh nak turun sangat pada bulan puasa nanti, contohnya sebabkan penyakit, sebabkan pemilihan makanan pada waktu berpuasa tu, pada waktu berbuka puasa tu kan. Itu semua memainkan peranan sangat gila penting terhadap progres kita sepanjang bulan puasa. That's why ramai di kalangan kita, walaupun dapat turunkan berat badan sekalipun pada bulan puasa, berat badan dia mendadak naik pada hari raya kedua. Kenapa? Itu yang saya nak bagi tahu ni. That's why kalau katakan berminat, baik kita dapatkan sekarang. So itu adalah yang kedua tadi. Yang ketiga, okey, kalau kata nak tahu yang ketiga ni apa? Yang ketiga ni adalah, kalau boleh jangan tidur saja. Saya faham kita puasa, tapi cara yang ketiga ni cuba elakkan daripada kita tidur lama sangat pada waktu siang, pada puasa tu lah. Cuba buat aktiviti. Aktiviti apa? Contohnya at least berjalan dekat kawasan rumah ke,
At least juga buat senaman-senaman ringan sikit ke dekat rumah. Bangun duduk kat kursi pun kau boleh juga. Berkemas rumah ke, tahu penat. That's why dalam Batak Fitness kita ada satu makanan nama dia superfood. Superfood ni dia boleh bantu kita rasa kenyang lebih lama. Sekarang ni promosi Ramadan tengah includekan siapa yang dapatkan superfood ni, dia akan dapat akses selama 30 hari dan dapat meal plan sekali. So that's why better grab sekarang, better hubungi konsultan kita sekarang untuk dapat promosi ni. Sebab promosi ni kita takkan buka lama. Dia hanya terbuka kepada 100 orang yang terawal sahaja. Kalau katakan dah habis tempoh tu, promosi ni ditutup walaupun baru Ramadan yang pertama. Kan? So that's why kita dah buka lama dah ni. So kepada yang kalau main kerja-kerja dengan cucu pun kau tim juga kan. Berjaya tapi naik 2 kali gada kan. Poida Osman. Saya buat biskut raya jual syok-syok kat kawan-kawan kan. Kau tim boleh je. So maksud saya gini, why not kalau katakan kita bergerak buat sesuatu. Macam siapa yang ada anak kecil kat rumah ke, ada cucu ke, ada anak ke, lagi best sebabkan diorang ni waktu petang ni waktu tu diorang nak main. Nak bawa jalan-jalan ke, boleh bawa jalan-jalan. Tolak stroller kat tepi-tepi sini kan, pun boleh juga. Kadang-kadang saya pun akan buat juga. Kadang-kadang bibik saya buat. So itu antara benda kita boleh buat lah kan. So 3 benda macam mana cara kita nak kekal berdisiplin ketika berpuasa. Nombor 1 tadi adalah jangan skip sahur. Yang kedua adalah minum air 8 ke 10 gelas sehari. Okey. Yang ketiga sekali adalah keep yourself active, bergerak, berjalan, jangan melepet tidur je. Saya faham puasa tu mengantuk, penat, lapar dan sebagainya. Jadi kesan dia, solution dia adalah dengan cara dapatkan makanan yang mempunyai fiber yang tinggi. Banyak je pemilihan makanan fiber yang tinggi, tapi dalam Batak Fitness kita ada superfood yang saya tak tunjuk dekat sini, tapi cuba dapatkan superfood daripada tim kita juga. Macam mana caranya untuk kita dapatkan rasa kenyang lebih lama, rasa lebih bertenaga, supaya apa? Supaya kita tak lagi macam kita dapat fully utilize lah bulan puasa kita ni, supaya kita dapat rasa lebih ringan badan, lebih berkeyakinan, lebih bertenaga dan macam-macam lagi. Dari samping tu juga berat badan kita terpaksa turun. Selamat pagi Puan Ati Abu Bakar, apa khabar? So that's why kalau katakan kita nak dapatkan dia punya impact dia sekarang, try dulu meal plan. Dan sekarang ni dalam Batak Fitness, kalau katakan meal plan dah ada, saya dah ada lah meal plan coach. Kenapa saya nak meal plan lagi sekali kan? Kepada yang mungkin dah ada meal plan, boleh renew Black Magic Mentoring dengan dapatkan superfood. Sebab kita tengah ada promosi sekarang ni, sangat gila binatang punya rugi. Sangat gila binatang punya rugi kalau katakan kita tak grab peluang untuk belajar pada bulan puasa ni. Apatah lagi peluang yang belajar ni saya share berdasarkan pengalaman saya secara teori dan praktikal, yang mana telah bantu lebih daripada 1,000 orang untuk turunkan berat badan. Saya rasa bukanlah kelebihan saya 1,000 orang dah dibantu ni, tapi ialah kelebihan mereka yang follow. Mereka yang follow ni sebabkan diorang ikut tu dapat kesan. Tak follow tak jadi kan. So alright, saya rasa itu je daripada saya. Terima kasih banyak sebabkan berada dalam kita punya Facebook Live. Waalaikumsalam Puan Jamnah. Kita pun dah nak habis dah. Jumpa saya malam ni jam 9 malam untuk weekly group coaching Black Magic Mentoring bertajuk Meal Plan Puasa. Kita akan belajar nanti macam mana cara nak buat meal plan ketika berpuasa. Macam mana kita nak variasikan makanan yang kita nak makan pada bulan puasa nanti. Supaya apa? Supaya sepanjang bulan puasa ni kita akan dapat kawal berat badan secara sihat. Kita akan dapat rasa bertenaga. Kita akan dapat rasa kenyang lebih lama. Kita akan dipersoalkan, kau ni puasa ke tidak? Tapi sebenarnya puasa ni. Alright, tu je dari saya. Saya doakan semua saya dah menjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.